mesin sapu-sampah. Tentulah hak pilot ni kita tak bagi duit dah. Hak yang sapu-sampah ni kita tak ambil lah 300 dirham, bukan nak pergi sekolah. Tentulah pilot tu pun faham pasal bapak tak berikat dia. Jadi keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu syirik dinamakan dengan kezaliman. Luqman, dia sebut dalam surah Luqman. Apa kata Luqman pada anak dia? Ya bunay, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau syirikkan Allah, kerana sesungguhnya mensyirik ataupun perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebab apa syirik zalim? Yang sepatutnya kita sembah, kita takut, kita minta, kita doa hanya kepada Allah, tetapi kita minta dan kita sembah, kita doa pada tempat yang tidak sepatutnya. Sebab itu Al-Quran apabila menyebut tentang syirik, dia selalu mengkaitkan dengan kezaliman. Orang yang patut diangkat, kita tak bagi hak dan kedudukan pada dia. Orang yang tak patut untuk mendapat hak dan kedudukan, kita angkat. Inilah yang disebut oleh Nabi tanda-tanda kehancuran. Idza dhuyyatil amanah fantadhir as-sa'ah. Apabila amanah itu dikhianati, dizalimi, maka kamu tunggulah tanda kehancuran. Sahabat tanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apakah maksud kepada menzalimi amanah, khianat pada amanah? Idza ussidal amru ila ghairi ahli. Apabila kamu meletakkan seseorang itu bukan pada kedudukan dan pada kesesuaian yang berhak dia dapat. Sebab itu Islam ni tuan-tuan, kita bukan soal pilih bulu, soal pilih color, warna, soal dia berhak, dia patut dapat. Sebab itu Nabi puji hilful mutayyibin, dan Nabi kata kalau ada selepas Islam, aku tetap akan sokong walaupun yang buat itu bukan Islam. Kenapa? Kerana apa yang mereka bersepakat itu, itulah yang Tuhan suruh. Kalau ada orang kafir kempen jaga alam sekitar, orang kafir kempen perangi rasuah, orang kafir kempen supaya jaga anak-anak perempuan, kempen pencegahan jenayah, kita sokong walaupun yang kempen itu orang kafir. Kita bukan sokong kekafiran dia tu, tapi kita sokong apa yang dia bawa itu. Ini kita nak kena beza kita. Disebut oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya. Lepas tu Islam dia tak suka hizbiyah, kepokan. Dia tak suka orang yang kesukuan. Sebab apa? Sebab dia akan menilai sesuatu itu berdasarkan pada pok. Nabi SAW ajar sokong walaupun kafir, sekiranya apa yang dia bawa itu betul. Okey tuan-tuan. Banyak dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita kadang-kadang terlepas pandang isu ini. Kita ingat apa yang dibawa oleh orang kafir itu wajib kita tolak dan tentang. Tapi malam ni bila kita dengar hilful fudul, baru kita faham tidak semua yang datang daripada orang kafir itu wajib kita tentang. Okey, masuk pada bab yang seterusnya. Peristiwa ini benda yang penting, iaitu apa? Zawajuhu min Khadijah atau ziwajuhu min Khadijah, perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Nabi ini dia manusia macam kita. Ana bashar mithlukum yuha ilayya. Aku manusia sama seperti kamu, melainkan kelebihan aku diwahyukan oleh Allah.
di antara sunnah Nabi adalah berkahwin. Dan kita tak boleh menentang perkahwinan. Dan orang-orang yang dia tak mau kahwin, dia cuba bukan sahaja menentang sunnah, tetapi dia menyelisihi fitrah. Kahwin ni satu benda yang agama suruh. Tuan-tuan, sekarang ni dulu saya nak contoh barat, dulu barat, mereka cukup condemn orang Islam. Mereka kata perkahwinan adalah penjajahan gaya baru. Bila kita berkahwin, kita terikat, terkongkong dan diperhambakan oleh bangsa yang bernama lelaki. Barat cukup anti dengan menikah. Bila menikah, kena dengar cakap suami, kena ikut taat, nak keluar rumah kena minta izin. Semuanya kena dengar arahan dan perintah suami. Ini suatu bentuk kezaliman dan penindasan hak asasi manusia. Jadi apa yang mereka kempen? Mereka kempen pergaulan bebas. Nak tidur dengan siapa, nak duduk berapa lama bersekedudukan, tak menikah, benda itu dianggap sebagai kebebasan hak asasi manusia. Lepas itu tuan-tuan duk tengok, ada artis-artis di barat yang dah duduk berpuluh tahun baru nak menikah. Setelah mereka duduk berpuluh tahun, eksperimen, baru timbul chemistry, keserasian, baru menikah. Jadi apa yang dibuat oleh orang Islam ni, kolok, jumud, kongkong, mengikat wanita. Pasal itu ini pahaman yang juga dianti oleh sebahagian daripada wanita yang mereka tak mau menikah. Bila mereka dah ada career, dah ada jawatan besar, mereka tak mau menikah. Di pejabat, mereka mengarah orang. Balik di rumah, mereka diarah. Ini suatu benda yang tak boleh diterima dalam dunia moden. Tapi tuan-tuan tahu apa kesan yang sedang barat hadapi? Wanita menjadi gila akibat daripada kempen ini. Sebab apa? Sebab wanita-wanita terpaksa bersaing untuk mengekalkan kecantikan. Sekiranya tidak, mereka akan ditinggalkan sebagaimana pakaian yang buruk, yang lusuh. Kalau kita menikah, kita tak boleh tinggal tak ketahuan hala. Dia sudah menjadi sebahagian daripada kita dan kita ambil sebagai amanah. Kita ambil itu bukan main-main. Tapi bayangkan kalau kita tidur dengan perempuan itu tak ada sebarang ikatan yang kononnya kebebasan. Perempuan itu yang akan mengalami tekanan jiwa. Sebab dia nak kena sentiasa cantik, dia nak kena sentiasa seksi, dan dia nak kena sentiasa menawan. Sebab itu 40 tahun cucuk sana makan ubat sini. Pasal apa? Kalau dia tak kekal cantik, jantan tu boleh tinggalkan dia macam mana meninggalkan sampah yang tak berguna. Wanita di barat lebih hina daripada sampah. Pasal apa? Bayangkan tuan-tuan, kita boleh tidur dengan perempuan tu, lepas tu kita mati, kita tengok sahabat, kita cemui, kita pergi tidur dengan perempuan lain. Wanita ketika itu tidak ada nilai, lebih teruk daripada anjing yang tu ada di tepi jalan. Walaupun pada pangkat awal bila kita tengok kehidupan barat, kita kata apa? Hebat! Wanita tak terikat, bebas. Ini gaya hidup moden. Tapi di barat sekarang ni orang perempuan dah semakin gila. Sebab mereka tertekan. Laki-laki boleh cari perempuan bila-bila masa saja. Tapi wanita, bila dia tak ada ikatan apa, tidur dengan lelaki itu, duduk sebumbung, tak ada ikatan apa, hanya nafsu semata-mata. Bila dah tak cantik, tak seksi, gelambiak kata ceruk, labuh kata ceruk, kedok kata ceruk, tinggal cari lain. Sebab itu Islam lebih daripada nilai nafsu. Wanita di barat tak lebih daripada macam kasut dengan baju seluar.
Cantik pakai, tak cantik buang lilin. Sebab itu dalam agama kita kempen kahwin. Kahwin bukan kongkong, kahwin bukan penjajahan, bukan satu bentuk menghambakan wanita. Berkahwin satu bentuk pembelaan Islam kepada wanita. Kalau hang betul-betul nak kat aku, hang jangan duk buat main tak ketahuan halal. Masuk minta, menikah elok-elok. Bila hang menikah, hang kena tanggung aku. Dan kalau hang nak lepas aku, hang kena lepas dengan cara elok. Baru wanita itu rasa ada harga. Tidak lebih kurang macam kereta sewa. Kereta sewa orang jaga tak kereta sewa? Kereta sewa orang jaga? Kereta sewa orang tak jaga? Kita tak jaga kereta sewa macam kereta yang kita beli. Kereta kita yang kita bertanggungjawab. Kereta sewa kereta orang. Kita sewa, nak guna, tak nak guna, lempak tepi, tinggal tadi. Di Kolok, bukan di Kolok paling di Langkawi cukup. Tak patutlah buat macam ni kan. Mereka sewa kereta, mereka balas nak pergi hantar, habis minyak tak mana. Mereka tinggal kereta tu, jenuh orang yang sewa kereta pergi cari satu Langkawi. Ada satu kes mereka tinggal mana hotel tak tahu, mereka jenuh cari. Tapi yang kereta sewa, ada kereta sewa. Langkah, parking, break ke apa, bukan benda yang kita nak jaga lama, benda kita nak pakai 2-3 hari. Itulah wanita dan tarafnya di negara barat sekarang. Ini keluar dengan umpan tu, jamak jemu tengok pun tak elok. Esok jalan dengan umpan lain pula. Tak ada ikatan. Ini yang Islam suruh kahwin. Sebab tu saya kata hari ni orang tak kahwin tu bukan kerana tak mau kahwin. Dan yang berlaku zina berlambak-lambak tu pasal apa? Pasal yang haram mudah, yang halal payah. Yang nak menikah cara betul, cara sah, ikut syariat, dia jadi susah, payah. Dengan teh tariknya, pulut dakapnya agak-agak itik, bau ikan, gulai rebung, gulai ni. Bantai bandunya, angkat tangan, goyang 3 kali, bersanding, makan bisan, basuh para. Kawan tu baru kerja 2-3 bulan, nak basuh para lagi, nak basuh bisan lagi. 3-4 kali bungkui. Tak boleh pasal tu anak balik-balik ni nak menikah kan? Ada lembu. Cik kan nak menikah kan lembu, cik nak menikah dengan orang. Tapi orang nak berzina cukup mudah, cukup senang. Tak payah isi borang, tak payah duk pikir bunga mangga, tak payah duk pikir basuh para, makan bisan, balak bulan 9, balak 7. Tak perlu pikir. Bayar RM30 jalan. Kita kadang-kadang nak kena benda tu, kesalahan itu kita nak kena muhasabah. Di pihak kita tu nak kena ada juga tanggungjawab tu. Cuba kita pemudahkan kahwin. Kita nak buat laksa ya mak lori ni, pantang 7 keturunan aku tak pernah buat laksa lori kahwin. Hanya ada buat malu keluarga. Maknanya dari niat awal tu pun dah jahanam. Kawan tu mampu dengan, sebab tu saya kempen bukan suruh orang nikah. Kempen yang mudahkan yang halal dan susahkan yang haram. Dan ada orang yang tak mau nikah ni sebenarnya tuan-tuan, dia bukan sahaja menyelisihi hukum, dia juga menyelisih fitrah. Fitrah orang ni dia tak boleh duduk keseorangan, dia mesti menikah. Dan Nabi tunjuk pada kita dia menikah. Sebab tu padri-padri yang mengaku alim warak, yang kononnya bila kuat agama tak boleh menikah, apa yang jadi? Yang kononnya bila kuat agama, alim, duduk di gereja, tak boleh menikah. Yang sesetengah tarekat tu ikut tu, apa yang jadi? Bila tak boleh pada tempat yang halal, dia pun lepas pada tempat yang haram. Tak boleh ikut depan, balas ikut belakang. Itu yang kita baca kes-kes liwat, cabul, penderaan seksual yang dilakukan oleh padri-padri di gereja. Manusia ni Tuhan ciptakan ada fitrah, ada nafsu, dan Tuhan buat perkahwinan. Ini kita nak kena ambil perhatian.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit kisah perkahwinan Nabi dengan Khadijah yang sempat kita rekod. Apa yang penting yang kita nak